kasih untuk penyertaan malam ini Tuhan. 所以说，谢谢你今天晚上与我们同在。 Terima kasih untuk hadiratmu malam ini Tuhan. 我要感谢你， Kami mau terus dibawa lebih dalam lagi Tuhan malam ini Tuhan. 我要带领我们进入更深的进入。 Berbicaralah Tuhan, 主啊，你对我们说话吧。 urapi kami lebih lagi Tuhan. 主啊，你更多的恩膏我们。 Bukalah rahasiamu, bukalah satu rahasiamu bukalah satu rahasiamu lagi Tuhan malam ini kepada kami Tuhan. 主啊，今天你打开你的奥秘给我们每一个人。 Rahasia kerajaan surgamu Tuhan. 主啊，就是你天堂的奥秘。 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan 主 Yesus. 耶稣，感谢你。 Urapi kami Tuhan malam ini Tuhan. 主耶稣，今天的晚上，你恩膏我们每一个人。 Urapi kami Tuhan. 主啊，你恩膏我们。 Hadiratmu Tuhan kami rasakan. 主啊，我们感受到你的同 Kuasa rohmu 在， Tuhan. 主啊，你圣灵的大能 Kami. 充满我们每一个人。 Kerajaanmu Tuhan. 主啊，你的国， Datanglah Tuhan. 主你的国降临。 Kerajaanmu Tuhan. Datang malam ini Tuhan. 主啊，今天晚上你的国就降临。 Sherabarabashende. Kerajaanmu Tuhan dinyatakan Tuhan malam ini Tuhan. 主啊，你彰显你的国度，今天晚上 Dinyatakan atas setiap kami Tuhan. 彰显在我们每一个人， Setiap kami satu persatu Tuhan. 我们每一位坐在这边的。 Terima kasih Tuhan, terima kasih. 主啊，感谢你， Terima kasih Tuhan. 谢谢你，主啊。 Tuhan kau sumber kehidupan kami. 主啊，你是我们生命的源头， Kehidupan kami adalah milik Engkau Tuhan. 主啊，我们生命是属于你的， Segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. 一切的颂赞归于你， Untuk selama-lamanya Tuhan. 到永永远远， Untuk selama-lamanya Tuhan. 到永永远远。 Kerajaanmu Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, kerajaanmu Tuhan, Tuhan.
主啊，彰显你的国度。我在天上祝福，你的名为圣，愿你国降临，愿你这一长存。地上如同在天上，愿你国降临。地上如同在天上，愿你国降临。上祝福，你的名为圣，愿你的国降临，愿你这一成全，在地上如同在天上，愿你国降临，在地上如同在天上，愿你国降临，愿你国降临。愿你国降临，愿你国降临，愿你国，愿你国，愿你国降临。愿你国降临，愿你国降临，哦，愿你国降临。Kerajaanmu Tuhan datanglah di bumi seperti di surga. Waktu 属于你，全能属于你，荣耀属于你，到永远，阿门。国度属于你，全能属于你，荣耀属于你，到永远，阿门。国度属于你，荣耀属于你，全能属于你，到永远，阿门。全能属于你，到永远，阿门。到永远，阿门。到永远，阿门。到永远，阿门。
我都属于你，全能属于你，荣耀属于你，到永远。阿门。我都属于你，全能属于你，荣耀属于你，到永远。阿门。到永远。阿门。Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，感谢你， Kami selamanya adalah milik Kau Tuhan. 我们永远都是属于你的。 Kehidupan kami adalah milik Engkau Tuhan. 主，我们生命也属于你。 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，感谢你， Untuk selama-lamanya Tuhan. 到永永远远。 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. 主啊，感谢你，主耶稣。 Kami mau diam Tuhan saat ini Tuhan. 主啊，我们要安静。 Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. 主啊，我们要聆听你的声音。 Pimpin kami Tuhan. 主，你带领我们。 Kami serahkan Tuhan kelas kami Tuhan malam ini Tuhan. 主，我们把今天晚上的课程交在你手中， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 单单奉耶稣基督的名， Mari sama-sama kita katakan. 我们一起说 Amin. 阿门。 Amin. Shalom semuanya. 大家平安， Semuanya bersukacita. Amin. 大家充满喜乐吗？阿门。 Amin. Tadi kita sudah menyanyikan lagu doa Bapa kami. 我们刚刚已经唱一首歌，就是我们天父的国的歌。 Ada satu bagian dikatakan bahwa datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. 有一节说：“你的国度降临，让你的旨意行在地上，如同行在天上。” Kita pada saat kita berdoa doa Bapa kami, kita selalu mengatakan bahwa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maksudnya itu apa? 当我们每次用主导文祷告的时候，我们每次都说：“愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”的意思是什么？ Saat kita berdoa, saat kita mendengarkan khotbah, hamba Tuhan selalu berkata bahwa tentang kerajaan Allah, apa yang kita pikirkan tentang kerajaan Allah? 当我们祷告，当我们听讲道，神的仆人在说神的国度的时候，我们在想，到底是什么叫做神的国度？ Kita mendengar kata kerajaan Allah, mungkin di pikiran kita seperti kerajaan Inggris atau kerajaan di negara lain yang bentuknya ada rajanya. 当我们听到神的国度，可能我们想象现在世界上的国度，就像英国的国啊，就是一个国有王带领的。 Ada istana-istananya, ada kastilnya, ada purinya. 就是一个有王宫啦，很漂亮的王宫啦。 Kemudian ada prajurit-prajuritnya yang pegang tombak, pakai pedang. Kemudian kuda. 还有很多精兵拿着刀剑很长的，还有马，很多的马队。 Pada saat Tuhan bilang kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti surga, apakah Tuhan sedang menyatakan bahwa membangun sebuah kerajaan seperti itu di bumi ini? 当神说愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，是不是神要建立他的国度在这个地上？ Nah, malam ini kita mau belajar tentang apa itu kerajaan Allah. 今天晚上我们要来学习什么是叫做神的国。 Di dalam doa Bapa kami dikatakan kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan di sini adalah kerajaannya Tuhan, kerajaan Allah. 那在主祷文里面所提到的，愿你的国度降临，那就是神的国度。 Dan kerajaan Allah itu merujuk pada sebuah tempat di mana Tuhan Allah kita berkuasa. 那神的国度就是在指是一个地方，在我们一个神在掌权的氛围。
kerajaan Allah itu tidak terlihat oleh mata jasmani, tapi bisa ada di dalam hati kita dan di tengah-tengah kita. 神的国度是我们肉眼看不见的，但是有我们心里。 Dan juga kerajaan Allah itu ada di surga, di tempat di mana Allah berada. 那神的国度也有在天上，就是神所居住的地方的居所。 Di mana itu adalah tempat kekekalan bagi roh kita saat kita nanti. 那就是我们灵魂永远的居所。 Jadi pada saat dikatakan bahwa jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, apakah sebenarnya apa yang sedang terjadi? 当我们听到愿你的旨意行在地上，如同行在天上，那是到底是在讲什么？ Apakah kerajaan Allah itu ada di langit, apa ada di bumi? Kerajaan mana yang dimaksud? 那到底神的国是在天上或者在地上？是哪一个国家？哪一个国？ Kerajaan itu menandakan sebuah otoritas, sebuah wilayah kekuasaan, tempat di mana Tuhan menyatakan kuasanya. 那这个国就是有神的权柄所在的国，就是有权限的范围。国就是神他彰显他的能力的地方。 Dalam kerajaan Allah ada kuasa, ada otoritas otoritas Tuhan yang bekerja atas diri kita. Ada sebuah area yang Tuhan kehendaki untuk kita capai. 在神的国度里啊，有神的能力权柄运行在我们身上，有神要我们达到的境界。 Kalau ada kerajaan Tuhan, artinya ada kerajaan gelap, kerajaan iblis. 那不单单有神的国度，也有撒旦的国度。 Kerajaan iblis itu prinsipnya, dasarnya itu kebalikan dari kerajaan Tuhan, di mana kuasanya itu bekerja adalah kuasa dari dosa. 那这个撒旦的国度就跟我们神的国度相反，那就是他们的国度是以罪为运作的原则。 Jadi kalau kerajaan Allah itu berlandas pada kebenarannya Tuhan. 那所以神的国度是以神的公义为运作的原则。 Nah, sampai sini mungkin kalau belum jelas saya akan kasih sebuah ilustrasi. 那到这里，如果大家还不明白的话，我会说一个例子。 Bagaimana cara kerja kerajaan Tuhan di langit, di bumi seperti di surga. 那看我们神的国是怎么样来运作在地上或在天上。 Mungkin kita Bapak Ibu tahu yang namanya di negara kita ada namanya kedutaan besar, benar nggak? 那可能大家都有听过，在我们的国家有大使馆。 Nah, kedutaan besar di Indonesia itu banyak negara-negara yang ada kedutaan besarnya. 那在我们的国家很多的大使馆，很多国家的大使馆。 Ada kedutaan besar Amerika, kedutaan besar Inggris, kedutaan besar Cina, dan lain-lain. 那有美国、英国、中国的大使馆，还有很多国家的大使馆。 Sebaliknya di negara lain di sana, di Amerika, Indonesia pun ada kedutaan besar Indonesia di sana. 那在他们的国家也有我们印尼的大使馆。 Nah, jadi lucunya gini, walaupun itu kedutaan besar itu ada di Indonesia, tapi lokasinya, gedungnya itu dianggap wilayah negara tersebut. 那就一个很奇怪哈，就是说他们的大使馆是在我们印尼，但是在那个地方是成为他们的地方。 Misalnya kedutaan besar Amerika, kantornya, kantor kedutaan besar Amerika, walaupun itu ada di Indonesia, di Jakarta, tapi wilayah kantor itu adalah kedaulatan negara Amerika. 所以啊，就像那个美国的大使馆在我们雅加达，那个地方就是他们的范围。虽然是在雅加达我们国家，但是是成为他们的范围。 Jadi apa yang terjadi di dalam gedung itu, di dalam kantor kedutaan itu adalah hukum dari negara Amerika, bukan negara Indonesia. 那什么一切事情发生在他们大使馆里面，那就是跟着他们的法律，美国的法律，不是我们印尼的法律。 Sama, di Indonesia juga gitu. Kita memiliki kedaulatan di negara Amerika, yaitu di kedutaan Indonesia. 那像我们的国家的大使馆，在美国的大使馆，我们也是拥有这个权利。 Jadi kalau misalnya nih ada
di negara Amerika ada orang Indonesia melakukan pembunuhan, kemudian dia lari mencari perlindungan di kedutaan Indonesia, dia aman. 那如果在美国有一个印尼人，他是寻求保护的，比如说他是一个杀人犯，然后他跑到印尼的大使馆里面，他就是那边就是安全的。Dia tidak bisa lagi dicari oleh polisi, polisi terobos kedutaan untuk menangkap dia, tidak bisa. 所以那个美国的警察他不能走到大使馆里面来找这个杀人犯。 Sejauh orang itu ada di dalam wilayah kedutaan, dia ada di dalam negara Indonesia dan terikat hukum Indonesia. 那这个人如果他一直待在我们的大使馆里面，他就是一直待在那边，而且他是那些外面的不能来捉他。 Jadi kalau orang polisi Amerika mau nangkap penjahat itu ada di kedutaan Indonesia, itu yang berlaku adalah hukum antar negara lagi. 那如果这个美国的警察他要进到跑到印尼大使馆来抓这个犯人的话，那就是成为这个两国的问题。 Bukan hukum negara Amerika, tapi hukum internasional. 那这是不是美国的法律，但是是国际的法律。 Nah, ini gambarannya. 那这就是一个比喻。 Jadi sama, Tuhan itu mau kerajaannya di surga itu ada di bumi seperti ada kedutaan besarnya di bumi ini. 那神也是这样子，让他的国在这个地上是成为一个，他是大使馆，是就像大使馆一样。 Jadi saat kerajaan Allah ada di bumi ini, yang berkuasa adalah hukumnya Tuhan, kuasanya Tuhan. 那当神的国在这个地上的话，就是在神的立法在掌权。 Makanya Tuhan mau mendirikan kerajaannya di bumi ini. 所以神要建立他的国度在这个地上。 Makanya Tuhan mau kita anak-anaknya berdoa agar kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti surga. Hukum yang ada di surga itu berlaku di bumi ini. 所以神要我们祷告，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上，让神的律法，我们也能够在这个地上来运行。 Nah, gimana cara kita bisa membangun kerajaan itu? Apakah kita mendirikan sebuah bangunan yang kelihatan mata? 那我们要怎么样来建立这个国？是不是我们要建立一个建筑物来，能够我们眼睛能看见的？ Itu yang tadi saya katakan bahwa kerajaan itu berbicara tentang kuasa, tentang otoritas. 那刚刚我已经提到了，说这个国是管理权力的，管理权柄的。 Kerajaan Allah itu berdasar pada kebenaran Tuhan. 那这个国是照着神的公义来运作的。 Jadi saat kita melakukan kebenaran Tuhan, kita sedang membangun kerajaan Allah di bumi ini. 那当我们遵循这个神的意的话，我们就是遵循，就是我们在建立这个神的国在地上。 Makanya pada saat Yesus pelayanannya selama 3,5 tahun di bumi ini, dia mengabarkan tentang kerajaan Allah. 那当耶稣他3年在这个地上来服侍的时候，他一直传这个神的道。 Tuhan Yesus mengabarkan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang dari sakit penyakit. Itu semua untuk menyatakan kuasanya. 那他的服侍是一直服侍传道、医病赶鬼，那就是他能够彰显他的能力。 Itulah cara Tuhan untuk membangun kerajaan agar anak-anak murid-muridnya bisa melihat kerajaannya sedang dibangun. 那就是神在建立他的国在这个地上。 Makanya pada saat Tuhan Yesus di muka bumi ini dia berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, bertobatlah. 那当耶稣他在地上在马可福音在说日期满了，神的国近了，你们当悔改。 Kenapa bertobat? Karena Tuhan Yesus sudah hadir, dia sedang menyatakan kuasanya, kerajaannya sedang dibangun. 那为什么会悔改？因为耶稣已经来到了，所以他的权柄在建立了，在建立他的国。 Nah, kita lihat di dalam sejarah bangsa Israel, di dalam nubuatan perjanjian lama, Israel itu kan sedang dalam masa penjajahan. 那我们看以色列的历史，那当时那以色列他们就是被那个罗马的
国王在掌权。 Jadi pada masa itu bangsa Israel itu sedang mengharapkan seorang raja yang secara fisik itu menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Roma. 那当时那个以色列的人，他就想要一个王能够掌权，能够把他们拯救出来，从这个罗马的政府的掌权。 Jadi bangsa Israel itu sedang mengharapkan, berpikir bahwa kerajaan Allah yang dimaksud dalam perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang sebuah kerajaan secara fisik, benar-benar sebuah kerajaan. 因为他们在想象中，他们要求的一个国，就是在那个旧约中先知所启示的，就是国。那国就是能够肉眼看见的，能够在地上掌权的。 Tapi Tuhan Yesus datang, dia menjadi seorang juru selamat yang menyelamatkan mereka, membebaskan dari kuasa dosa. 但是当耶稣来到，成为他们的救主，他们救赎主来救他们脱离这个罪的网络。 Jadi inilah pada saat Tuhan Yesus mengabarkan Injil ini tentang kerajaan sudah dekat, orang-orang Yahudi mereka kaget, mereka tidak bisa menangkap dengan jelas. 那当耶稣传道的时候，讲道跟他说天国已经快很近了，他们以色列人都很奇怪，他听不懂。 Karena mereka selalu berpikir dengan secara fisik, berpikir dengan cara dunia. 因为那个以色列他们的思想就是跟这个世界的思想一样。 Nah, saat ini Tuhan Yesus, Tuhan mau mengubah paradigma anak-anaknya, mengubah paradigma kita semua. 那所以今天神又来改变我们的价值观。 Kalau pada zaman itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya juga bingung tentang kerajaan Allah, terlebih saat ini Tuhan mau kita benar-benar belajar mengerti apa itu kerajaan Allah. 因为从耶稣的时代，他的门徒都搞不清楚什么叫做天国。现在我们也要学习。 Agar saat kita berdoa kerajaan Tuhan datang, dinyatakan, kita bisa mengerti apa yang sedang dinyatakan, apa yang sedang Tuhan perbuat. 那当我们祷告愿你的国降临的时候，我们要明白这个国降临是我们要该做什么。 Dan setiap kita pada saat Tuhan menyatakan kerajaannya nanti, baik sekarang maupun di surga nanti, kita semua layak menjadi umatnya yang masuk dalam kerajaan Allah. Amin. 让当神彰显他的国度在这个地上的时候，让我们每一个能够成为一个配的，能够把他带进他国度的一个人。 Amin semuanya. Amin. Kita mau belajar lebih lanjut. 我们要继续的学习。 Saya mau melihat tangan-tangannya semua. Amin. Saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Devi. 我们一下把交给珍姐。 感谢主，感谢主。 Cilani suara nggak kedengeran? 可以听到吗？可以听到。 Oke, Oke, sudah? Sudah. Ya, puji Tuhan. Nah, 感谢主，我很喜欢迪莫的大使馆的比例做例子。 saya suka sekali perumpamaan yang disampaikan Timo tentang kedutaan besar. 神国有神国的范围， Jadi kerajaan Allah mempunyai areanya. 神国有神国的律法。 Dan kerajaan Allah juga punya hukum. 当然，神国有神国的主权。 Tentu saja kerajaan Allah juga punya kedaulatannya. 神国还有神国的子民。 Dan juga kerajaan Allah memiliki umat kerajaannya. 神国的律法跟我们在地的律法是完全不一样的。 Hukum kerajaan Allah dan hukum kerajaan dunia itu berbeda sama sekali. 耶稣在世的时候，他不断的在传是什么？ Jadi waktu Yesus di dunia ini apa yang terus-menerus dia sebarkan, dia beritakan? 那么耶稣复活以后40天，他也不断的向他们显现是在说什么？ Waktu Yesus bangkit kemudian selama 40 hari dia menyatakan diri, apa yang terus-menerus dia nyatakan?
他不断的在讲神国的律法， Dia terus-menerus menyatakan tentang hukum kerajaan Allah. 不断的告诉我们怎么样的人才能够成为他国度的子民。 Dia terus-menerus bicara bagaimana supaya kita menjadi layak untuk masuk kerajaan Allah. 他最主要改变我们的什么东西呀、Nah, yang terutama adalah dia mau merubah apa dari kita? 他要改变我们的观念， Dia mau merubah paradigma kita. 让我们的思想可以，让门徒的思想，还有让我们的思想能够像天国的思想一样。 Supaya paradigma pikiran dari para murid juga kita semua sama, yaitu selaras dalam kerajaan Allah. 以至于我们能够进入到天国里面。 Sehingga kita layak, kita boleh masuk dalam kerajaan Allah. 我们知道天国就是神的国嘛。 Nah, kita tahu bahwa kerajaan Allah ada kepunyaan Allah. 那么今天我们不断的把一些真理告诉大家， Jadi hari ini kita mau terus-menerus untuk beritakan kebenaran kepada saudara-saudara. 最大的目的也是让我们能够做天国的子民。 Nah, tujuan yang terutama yang terbesar juga sama adalah supaya kita layak menjadi umat kerajaan Allah. 阿门。好，我们先了解一下什么是叫做神的国。 Oke, mari kita belajar untuk mengerti dulu apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. 神的国在圣经里面它有3个层面。 Di dalam Alkitab, kerajaan Allah itu mempunyai 3 bagian. 当然，第一个层面是一个开始，是一个神掌权的范围。 Bagian pertama adalah sebuah permulaan, adalah wilayah di mana Allah berkuasa. 它是一个无形的国，是看不到的，也摸不到的哦。 Ini adalah sebuah kerajaan yang tidak berwujud nyata, yang tidak dapat dilihat dengan mata daging. 但是它存在我们的心里面。 Tetapi dia ada di dalam hati kita. 第二个层面呢，它是一个过程， Nah, yang kedua adalah proses, 它是指一个有形的教会。 yaitu sebuah kumpulan yang memiliki bentuk gereja. 神的国会发展成为一个有形的教会。 Jadi kerajaan Allah itu bisa berkembang sampai berbentuk sebuah gereja. 当然，第3个层面的话，就是指最后的一个结果。 Jadi yang bagian ketiga adalah sebuah hasil, 也就是以后你我要去的天堂。 yaitu surga yang kelak akan kita tempati bersama-sama, di mana 它 kita 是一个很完美的实现， Ini adalah perwujudan yang sempurna. 是指我们以后成为那个得胜者，和神在一起的那个千年的国度。 Yaitu merujuk kepada kerajaan 1000 tahun di mana kita akan diam bersama-sama dengan Tuhan. 更是指我们经过那个白色的大宝座的审判的以后我们要去那个新天新地，还有新耶路撒冷。 Itu pemenang yang bisa masuk, dan itu merujuk kepada di mana nanti kita akan tinggal, yaitu di dalam Yerusalem baru, selangit dan bumi yang baru. 这个很重要哦，所以我们要一个一个的很仔细的来解释清楚。 Nah, ini sangat penting, dan mari setelah ini kita akan jelaskan dengan detail satu persatu. 但是我们要特别的记住哦，神的国度就是神自己掌权的地方。 Tetapi yang harus kita ingat, kita pegang kuat bahwa kerajaan Allah adalah tempat di mana Allah berkuasa. 不管在哪里，只要神掌权，那个地方就是神的国度。 Tidak peduli itu dimanapun, ketika ada Allah berkuasa, itulah adanya kerajaan Allah. 好，我们看一看神的掌权是一个无形的地方，是在我们心里面。 Oke, mari kita lihat yang bagian pertama, yaitu kerajaan Allah yang tidak berwujud yang ada di dalam hati kita. 法利赛人问耶稣：“神的国几时才会来到呢？” Nah, satu kali orang Farisi bertanya pada Yesus, kapan datangnya kerajaan Allah? 耶稣怎么回答的啊？ Yesus jawabnya apa? 耶稣说：“神的国来到，不是眼所能看见的。” 人也不得说看哪，在这里；看哪，在那里，因为神的国就在你们的心里。
Jadi kata Yesus, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah dan tidak ada yang dapat mengatakan lihat ada di sini, lihat ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di 和你隔壁的说，神掌权的地方是在我们的心里。 Oke, dalam terjemahan teksnya itu dibilang kerajaan Allah ada dalam hati kita. Mari kita sama-sama 只要 katakan. 我们把我们自己从宝座上坐下来，让神掌权在我们的生命当中，神的国就在我们的心里。 Nah, asalkan kita menyerahkan kekuasaan tahta kita kepada Tuhan, dibiarkan Tuhan yang berkuasa, maka itulah adanya kerajaan Allah di dalam hati kita. 耶稣又对尼哥底母说：“我实实在在告诉你，人若不重生，就不能见神的国。” Yesus katakan kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 我们说神的国是一个无形的国，是看不到的。 Kita katakan kerajaan Allah itu tidak berwujud, mata jasmani tidak dapat melihatnya. 但是有一种人可以看见， Tapi ada semacam orang yang bisa melihatnya, 就是重生的人。 yaitu orang yang lahir baru. 重生的人是可以感受到神的国。 Orang yang sudah lahir baru dapat merasakan kuasa kerajaan Allah. 他可以感受到神的全能， Dia dapat merasakan kekuasaannya Tuhan, 神的同在， hadirat Tuhan, 是被神的灵在引导的， karena dituntun oleh rohnya Tuhan. 是让神的灵在我们身上约束还有管理的。 Yaitu orang yang mengizinkan Roh Kudus menguasai dan memerintahnya. 如果你没有重生，你是没有办法感受得到的。 Jadi kalau tidak lahir baru, belum lahir baru, kita tidak dapat merasakannya. 所以我们必须要先重生，才能看见那看不见的国。 Karena itu kita harus lahir baru, barulah kita dapat melihat kerajaan yang tak tampak oleh mata jasmani itu. 还记得耶稣在路加福音10章19节说： Masih ingat Yesus berkata dalam Lukas pasal 10 ayat 9, 要医治那城里的病人，对他们说：神的国临近你们了。 dikatakan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ dan katakan pada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. 他更说：我若是靠着神的灵赶鬼，就是神的国临到你们了。 Dia katakan jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. 医治是谁在医治啊？ Yang menyembuhkan siapa? 赶鬼是谁在赶鬼呀？ Siapa yang mengusir setan? 对，你们都说了是耶稣。 Nah, pasti semuanya jawabannya tepat. Yesus. 耶稣掌权的状况下面，就是神的国降临在我们中间呢。 Ya, ketika Yesus berkuasa, itu artinya bahwa kerajaan Allah ada di tengah kita. 那么神的国不在乎言语，乃在乎全能。 Dan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. 也就是说，神的国彰显在我们的身上，我们就会应该有一些特质。 Ini juga berarti bahwa ketika kerajaan Allah dinyatakan pada diri kita, itu punya ciri-ciri khusus. 神的国彰显出来，不光是知识跟真理咯。 Jadi kalau kerajaan Allah dinyatakan, itu bukan suatu ilmu pengetahuan loh. 告诉我，乃是神的大能， Bilang, melainkan kuasanya Tuhan. 就是神的国降临的时候，就会有神迹奇事，能够一命赶鬼。 Yaitu ketika kerajaan Allah hadir, maka ada pernyataan mujizat yang dapat berkuasa dan sanggup menyembuhkan dan mengusir setan-setan. 手按病人，病人就会好。 Nah, ketika tumpang tangan, orang sakit sembuh. 因为神的国并不在乎吃喝，乃只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。 Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 这边说神的国彰显出来，不是表现在我们要遵守吃什么，我们要喝什么，或者我们一定要穿什么。
Jadi di sini maksudnya adalah kerajaan Allah waktu dinyatakan, bukan itu urusan mematuhi aturan makan, minum, mau pakai seperti apa. 乃是最重要的神的国降临在我们的当中，乃是我们生命的改变。 Melainkan ketika kerajaan Allah dinyatakan di tengah kita, maka itu adalah membuat hidup kita berubah. 生命越来越像耶稣 Hidup yang berubah semakin serupa Kristus. 啊，这个是福音最重要的一件事情。 Nah, ini adalah hal yang terpenting di dalam Injil. 我们最近一直在讲生命的改变哈。 Kita selama ini terus-menerus bicara tentang perubahan hidup. 因为你想想看嘛，神的国度是那么圣洁、那么荣耀的。 Karena coba kita lihat ya, kerajaan Allah begitu agung, begitu kudus, 是那么公义的 begitu adil. 哦！如果我们不改变我们的身体，我们带着我们这污秽的身体，我们没有办法进入到神的国去做他的子民的。 Janganlah sedemikian kalau kita tidak merubah hidup kita nggak bisa kudus dan sebagainya, kita nggak akan layak untuk masuk ke dalamnya. 神国的王是耶稣，是上帝。 Raja dari kerajaan Allah adalah Yesus, adalah Tuhan. 来，我们在马太福音当中有没有看到了登山宝训啊？ Di dalam Matius 5 kita ada lihat kan tentang kita boleh lihat tentang sabda bahagia. 哎，我们在马太福音第5章说，我们很喜欢说哦八福，我们只记得是八福。 Nah, banyak orang kalau bicara tentang Matius 5 itu pasti bilang, "Wah, itu sabda bahagia." 我告诉你哦，这个八福哦，这个登山宝训就是天国的宪法。 Saya mau katakan bahwa sesungguhnya sabda bahagia ini adalah undang-undang kerajaan Allah. 我这边查了一下哦，他第3节马上说虚心的人有福了，因为天国是他们的。 Di sini saya khusus untuk memperhatikan yaitu bahwa orang-orang yang rendah hati itu berbahagia karena kerajaan Allah adalah milik mereka. 第10节是说为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。 Yang dikatakan bahwa orang-orang yang menderita itu karena kebenaran itu mereka berbahagia karena mereka punya 是 kerajaan. 的，当神在我们的心里面掌权以后， Ya, karena setelah Tuhan berkuasa di dalam hati kita, 我们相信我们活出来的就可以像登山宝训这样子的有福的样式。 maka kita percaya dengan demikian kita akan bisa menyatakan menghidupi semua yang ada dalam sabda bahagia. 哎，你想成为光和盐吗？ Kamu mau nggak jadi garam dan terang? 你喜欢说实话爱仇敌吗？ Kamu suka nggak kalau kamu jadi orang yang suka bicara jujur dan mengasihi? 你喜欢财宝积在天上吗？ Suka nggak kalau kamu bisa menabung harta di surga? 我们更喜欢进窄门，然后结好果子。 Lebih lagi kita pasti suka yang namanya masuk dari pintu yang sempit dan menghasilkan 我 buah 们 yang 更希望这些什么做好我们之前讲的结圣灵的果子，这些的美好的品格。 Dan kita pasti senang sekali begitu kita bisa bilang, oh kita nih berbuah buah kerajaan Allah. 我跟你讲，神的国，当神的国降临在我们的身上，让神来掌权的时候，我们就可以活出这样的生命。 Nah, saya mau katakan ketika kerajaan Allah ada dalam hati kita, kita memberi kedaulatan Allah berkuasa dalam diri kita, dalam hati kita, kita pasti bisa menghasilkan kehidupan yang seperti ini. 所以我们要渴慕神的国住在我们的心里，好吗？ Biarlah kita rindu untuk kerajaan Allah ada di dalam hati kita, oke? 第二个，神的国它也是它也是会扩展的。 Nah, bagian kedua kita bisa kerajaan Allah itu ternyata bisa berkembang. 神的国会开展、会扩张、会形成一个有形的教会。 Nah, kerajaan Allah itu bisa melebar, meluas, itu berkembang dan menjadi sebuah kumpulan, itu sebuah gereja. 我们在使徒行传里面看到了五旬节圣灵降临了之后， Nah, kita lihat waktu ketika masa Pentakosta terjadi turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh 当 Kudus. 圣灵降在每个人的身上，
waktu Roh Kudus turun atas diri setiap orang, 每个人说出不一样的语言， maka tiap-tiap orang berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. 我们称之于方言。 Yang kita sebut itu sebagai bahasa roh. 那么还记得在圣经上面有是说舌头是最小的，但是如果我们能够掌控我们的话语的话，那么我们就能够做一个完全的人呢。 Kita ingat di dalam firman Tuhan ada yang mengatakan bahwa lidah adalah bagian terkecil dari tubuh kita, tetapi ketika kita mampu menguasai lidah kita, maka kita dapat menguasai diri kita. 哦，原来圣灵降临在我们的身上，第一个要掌管我们的嘴巴，我们的话语耶。 Wah, ternyata ketika Roh Kudus ada pada diri kita, saat pertama itu yang harus itu bisa membantu kita mengendalikan mulut kita. 而且我们相信，你看，像彼得一样，当我们的话语有充满了神的能力之后， Dan kita lihat seperti Petrus ketika ucapan kita itu membawa kuasa, 神的国就神的福音就这样子传出去了。 saat waktu itulah seperti itulah Injil Tuhan itu dinyatakan. 然后神的福音当传出去的时候，教会就一间一间的产生了。 Ketika firman Tuhan disebarkan, Injil Tuhan dinyatakan, maka satu persatu kuasa Tuhan itu mulai dinyatakan. 我们在圣经上面可以看到，教会像一个爆炸性的一样的很快速的成长。 Dan kita lihat dari situ itu gereja itu mulai bertumbuh secara eksplosif. 当然，一个教会的成长，那么每一个教会里面一定会有一些污秽啊，一些污垢，一些不好的事情。 Ya tentu saja di dalam setiap gereja pasti ada tercampur, mungkin tercemar. 因为每个人对真理不是那么了解，所以进教会的动机也不是那么一样的单纯。 Ya, kenapa ada berbagai macam hal ini? Karena ya motivasi setiap orang untuk masuk ke gereja, bergabung dalam gereja itu bermacam-macam. 我们在马太福音13章里面，我们看到了很多的比喻。 Nah, kita lihat di dalam kitab Matius ada banyak sekali perumpamaan. 很多天国的比喻， Banyak sekali perumpamaan tentang kerajaan Allah. 什么面教的比喻呀、 Ya, ada perumpamaan tentang ragi, 还有芥菜种的比喻呀、 perumpamaan biji sesawi yang ditaburkan. 那么有正面的描述，也有负面的描述。 Dan juga ada penggambaran yang positif dan negatif. 所以这边是在讲述什么呢？ Jadi di sini sebenarnya dimaksudkan berbicara tentang apa? 所以在地上的教会也会发生各式各样的事情。 Maksudnya adalah gereja yang ada di bumi ini akan mengalami berbagai macam hal. 这是神许可的。 Dan ini diizinkan Tuhan. 好，我们来看马太福音13章24到25节。 Mari kita lihat di Matius 13 ayat 24 sampai 25. 天国好像人撒好种在田里，以至于人睡觉的时候，有仇敌来将稗子撒在麦子里，就走了。 Kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih di ladang itu, lalu pergi. 在神的国度里面，在教会里面有稗子，也有麦子耶。 Ternyata di 稗子，对不起。 Tuhan itu ada gandum, ada lalang juga. 也就是说，教会里面有真基督徒，有假基督徒。 Maksudnya adalah di dalam gereja itu ada orang Kristen asli dan juga ada orang Kristen palsu yang nyamar. 大家要注意哦，不是我在这边讲真理，我就是真的基督徒了。 Perhatikan ya, ingat ya, bukan karena saya di sini bicara tentang kebenaran, berarti saya tuh benar-benar sudah orang Kristen yang sebenarnya. 我跟你讲，判断的不是你，也不是我， Saya mau katakan yang menilai, yang menghakimi itu bukan saudara dan saya, 而是耶稣。 tetapi Yesus lah yang menilai, yang memutuskan. 耶稣通常也会使用稗子来磨练那个麦子。 Dan seringkali Yesus memakai lalang untuk memproses, untuk melatih gandum.
但是生命和品格是假装不了的。 Tetapi karakter dan kehidupan itu tidak bisa berpura-pura. 但是我告诉你们哦，结果全然的不一样。 Tetapi saya mau kasih tahu hasilnya pasti akan berbeda. 麦子可以存到永生， Yang jelas kalau gandum itu akan bisa sampai pada kekekalan. 稗子就被地狱的火烧尽了。 Nah, kalau lalang akhirnya itu akan dibakar di api. 我们不论断自己，我们也不判断自己， Kita tidak akan menilai ataupun menghakimi diri sendiri. 我们只悔改在神的面前就好了。 Nah, pokoknya yang penting kita bertobat di hadapan Tuhan, oke lah. 第三个层面是最后的一个呈现的一个结果。 Nah, bagian yang ketiga adalah hasil akhir. 这边说是一个很完美的实现， Ini dikatakan di sini merupakan satu perwujudan yang sempurna. 是指得胜者在和神一起的千年国度里面， Ini merujuk kepada para pemenang yang akan diam bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan 1000 tahun. 更是经过白色大宝座审判之后的新天新地和新耶路撒冷。 Nah, ini lebih lagi adalah melalui tahta pengadilan tahta putih masuk ke dalam langit bumi baru, Yerusalem baru. 千年的国度就是天国的实现。 Kerajaan 1000 tahun adalah perwujudan dari surga. 在启示录11章15节说，基督再来以后，就开启了千年国度，那时世上的国成了我主和主耶稣基督的国。 Dalam Wahyu 11 ayat 15 dikatakan, setelah Kristus datang menghadirkan kerajaan 1000 tahun, waktu itu kerajaan di bumi menjadi kerajaan Allah. 基督在全地掌权， Nah, Kristus berkuasa di seluruh dunia. 撒旦被捆绑丢在无底坑里面， Nah, iblis diikat selama 1000 tahun, kemudian dibuang ke lubang gelap yang tak berdasar. 1000年。 1000 tahun. 主耶稣说：“这样你们看见这些事渐渐地成就，也该晓得神的国近了。” Yesus katakan pada saat itu ketika kamu melihat maka itu artinya kerajaan Allah sudah dekat. 这些事是指什么事呢？ Nah, ini merujuk kepada apa? 那么我们看到以色列在1948年复国， Kita tahu kebangkitan kerajaan Israel di tahun 1948. 我们看到现在各式各样的天灾人祸， Kita juga lihat saat ini begitu banyak bencana baik karena alam ataupun kesengajaan manusia. 是不是啊？ Benar nggak? 所以神说，神的国近了， Jadi Tuhan telah katakan bahwa kerajaan Allah sudah 它 dekat. 是指那个永恒的国度，那个千年的国度，耶稣要再来的时间近了。 Dia merujuk waktu Yesus sudah datang kembali sudah dekat. Ini merujuk kepada kerajaan Allah. 千禧年是得胜者领受奖赏的时刻。 Kerajaan 1000 tahun adalah masa di mana para pemenang menerima upah. 也是羔羊婚宴的时刻。 Juga masa di mana perjamuan kawin anak domba. 在马太福音26章29节说：“但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。” Di dalam Matius 26 ayat 29 dikatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. 我父的国就是千年国度。 Kerajaan Bapakku dimaksud di sini adalah kerajaan 1000 tahun. 耶稣和保罗还有很多使徒们不断的鼓励我们要努力的进神的国。 Yesus dan para rasul, Paulus dan banyak lagi hamba Tuhan itu selalu menasihati kita supaya mengusahakan kita layak masuk kerajaan Allah. 我再说一次，得胜者才能够进到神的国度里面。
Saya mau katakan sekali lagi, hanya pemenang yang layak masuk dalam kerajaan Allah. 在马太福音11章12节，主耶稣说：“从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着。” Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang-orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. 这边我们看到天国是努力的人，是得胜者才能进入的。 Nah, di sini kita bisa lihat bahwa orang yang bergiat barulah bisa masuk kerajaan Allah. Hanya pemenang yang bisa masuk. 我们相信，我们就可以得救，但是得救并不等于得胜。 Waktu kita percaya, kita bisa selamat, tetapi selamat tidak berarti kita sudah jadi pemenang. 保罗也说，我们进入神的国，必须经历过许多的艰难。 Di dalam Kisah Rasul 14 ayat 22b, Paulus mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. 好，请那个后面全部是经节哈，大家注意一下。凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。 Ya, akan banyak firman ya, tolong diperhatikan. Di sini ada dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amen。 Amen. 来，在马太福音5章10节说：“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。” Matius 5 ayat 10 dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. 手扶着犁先后看的，不配进神的国。 Orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. 你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。 Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 哦，你说我们不是什么同性恋，我们也不是什么犯奸淫偷窃的。 Nah, mungkin kita bilang kita kan bukan LGBT, kita juga bukan pemabuk, kita bukannya penipu atau pencuri. 但是要注意哦，这边说辱骂的，如果你的心里面不断的在论断别人，在骂别人，神也说不能进神的国。 Tapi coba perhatikan di sini juga Tuhan berkata orang-orang yang pemfitnah, yang bisa memfitnah orang, memarahi orang itu juga tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. 我们在圣经里面哦，我们看到了有一个门徒前进来问耶稣说：“哎呀，在天国里面谁最大呀？” Kita lihat di dalam Alkitab ada murid yang datang ke Tuhan dan berkata, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Tuhan? 我们的耶稣我就在旁边叫了一个小孩子，哎，你过来，小可乐，你过来。 Lalu Yesus panggil Xiao-Ke-le, kamu masuk, mari sini. 来，你站在我们的当中。 Mari, berdiri di tengah kita. 然后就告诉他们哦，说我实在的告诉你们，你们若不回转，变成像这个小孩子的样式，断不得进天国。 Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. 所以凡自己谦卑，像这个小孩子的，他在天国里面就是最大的。 Jadi barang siapa yang merendahkan diri, merendahkan diri seperti anak kecil ini, dia yang terbesar di dalam kerajaan. 来跟我说谦卑。 Mari sama-sama bilang merendahkan diri, rendah hati. 哇，这真的是一辈子的功课。 Nah, ini pelajaran seumur hidup. 神阻挡骄傲的人，赐福给谦卑的人。 Tuhan menentang orang sombong dan memberkati orang yang rendah hati. 来，摸着你自己的头，跟自己说：“彩琴啊，你要谦卑。” Mari kita tumpang tangan kepala, kita bilang, Lani kamu harus rendah 你 hati. 必须要谦卑。 Kamu
Kamu mesti rendah hati. 不要骄傲，没有什么可以骄傲的。 Jangan sombong, nggak ada yang perlu 要 disombongkan. 进神的国，必须要谦卑。 Mau masuk kerajaan Allah, bisa masuk, harus rendah hati. 天国里面的尊卑和地上的观念是不一样的。 Kedudukan besar kecil di dalam kerajaan Allah dan paradigma di dunia itu beda. 我们回转变成小孩子的样式，那小孩子有什么特性呢？ Nah, jadi dikatakan itu kita harus jadi seperti anak kecil. Nah, anak kecil itu punya sifat khusus seperti apa ya? 我们不是要小孩子的无知哦， Ini bukan maksudnya tuh anak kecil yang bodoh, kebodohan anak kecil ya, anak kecil yang childish ya. 我们也不要像小孩子哦，好像很天真无邪的一样，什么东西都不懂的，傻傻的。 Dan bukan juga seperti anak kecil yang naif, apa aja nggak tahu ya, kayaknya culun-culun begitu. 那耶稣要我们像小孩子的特质是什么呢？ Nah, sifat-sifatku spesial anak kecil itu seperti apa yang dikatakan dimaksudkan Yesus? 来看看你，如果你隔壁有小孩子，你想想看，你们家的孙子或者小孩子的特质有什么？ Coba kita kan banyak yang punya anak kecil di rumah ya. Coba kita perhatikan anak-anak kecil tuh ciri-ciri spesialnya apa? 他是不是非常的信任父母？ Bukankah dia sangat percaya sama orang tua? 他会不会怀疑父母的爱呀、怀疑父母的智慧？ Anak kecil tuh bakal curiga nggak akan kasih sayang, kebijaksanaan dari orang tua? 是不是一个小孩子，一个父母跟他说什么，他就相信？ Bukannya kalau anak kecil itu kalau orang tuanya ngomong apa saja dia pasti percaya. 一个婴儿啊，父母给他吃什么，他就吃什么。 Anak bayi kalau dikasih makan orang tuanya apapun ya dia makan. 他不会怀疑这个牛奶里面有没有下毒，这个牛奶里面有没有加什么不对的东西。 Dia nggak bakalan curiga, waduh jangan-jangan dalam susu ini ada racun, ada dicampur barang apaan gitu. 他一定相信啊，他的父母就是全世界最聪明的人。 Dan dia bakalan percaya bahwa di orang tuanya tuh paling pintar di seluruh dunia. 第二个，那么这样的父母的话，那孩子是倚靠父母，他从来不倚靠自己的聪明能力的。 Yang anak kecil ini yang ciri-cirinya adalah dia yang mengandalkan orang tua, jadi dia nggak mengandalkan kepintaran sendiri. 当然呢，每个小孩子他不倚靠父母，他能倚靠谁呢？ Ya tentu saja kalau anak kecil anak-anak kalau dia nggak bisa andalin orang tuanya, dia mau ngandalin siapa? 神也要我们完全的信任，完全的依靠他。 Tuhan juga mau kita percaya dan mengandalkan dia sepenuhnya. 一个小孩子他的特质是他不会轻看别人， Nah, anak kecil itu dia tidak bakalan ngeremehin orang lain. 他也不会觉得他自己比别人强。 Yang ketiga, dan dia tidak bisa bakal memandang orang lain itu diri sendiri itu lebih hebat dari orang lain. 你有没有看到一个小孩子他会种族歧视啊，或者是说会去排斥别人呢？ Pernah nggak kita lihat anak kecil yang rasisme gitu atau dia mengucilkan orang lain? 那么一个小孩子他最在乎的是谁呢？是父母的同在，是以父母的同在为满足。 Nah, lalu anak kecil itu sangat peduli akan keberadaan orang tua. Kepuasan terutama dia adalah kehadiran atau keberadaan orang tuanya. 我看我女儿的孩子哈，她只要是爸爸妈妈抱着她，她就满足了。 Saya perhatikan ya, itu anak perempuan saya. Kalau pokoknya papa mamanya, asalkan papa mamanya udah gendong dia udah kayaknya berasa puas banget. 她只要在爸爸妈妈的怀里，她就很安稳了。 Asalkan di dalam pelukan papa mamanya dia udah pasti tentram deh. 神要我们也是这样， Tuhan juga mau kita seperti itu. 以他的同在为满足， Nah, biar kita dipuaskan dengan kehadirannya. 非常非常的信任神，依靠神。 Sangat amat mengandalkan, percaya kepada Tuhan. 神没有要你做什么大事啊， Ya, Tuhan nggak bilang kita harus kerjakan sesuatu hal yang besar seperti apa. 神只要你非常的信任他，依靠他， Tapi Tuhan mau yang terpenting adalah kita andalkan Dia, kita percaya kepadanya. 这样子我们在天国里面就是最大的。
Nah, kalau kita seperti ini, maka dalam kerajaan Allah kita paling besar. 好像这样子的事情，好像小孩子做起来很容易啊。 Nah, hal-hal seperti ini sepertinya yang bisa kerjakan itu kalau anak kecil tuh kerjainnya 你 gampang 会 ya. 发现，好像我们越有思想，我们越有主见。 Nah, kita coba perhatikan waktu kita semakin punya pemikiran sendiri, kita punya kemauan kehendak sendiri, 我们的年纪越大，好像就越难了。 lalu umur kita semakin tua, semakin besar, kayaknya hal yang seperti tadi itu sukar kita lakukan. 好不好？让我们今天再次的放下我们自己， Mari ya kita hari ini biar kita lepaskan diri kita sendiri. 让我们不看背后的失败， Kita tidak perhatikan, ingat-ingat lagi kegagalan masa lalu. 我们也不看过去一切的成功， Juga keberhasilan masa lalu. 因为神说他不纪念我们一切的过犯。 Karena Tuhan katakan dia tidak ingat-ingat akan kesalahan kita. 神都不纪念了，我们自己也不再纪念。 Kalau Tuhan saja tidak ingat-ingat, maka biar kita juga tidak ingat-ingat. 当我们深深的了解神的国，现在就在我们的心里面。 Biar kita mengerti, pahami bahwa kerajaan Allah ada di dalam hati kita. 神的国现在就扩展在神的教会里面。 Dan kerajaan Allah itu melebar hingga di dalam berbentuk gereja Tuhan. 让我们紧紧的跟随那个有形的教会，看得见的教会，在教会里面一起成长。 Ya, biar kita boleh ikut bersama-sama di dalam gereja, yaitu kerajaan Allah yang bisa kelihatan itu, bertumbuh bersama-sama di dalam gereja. 我们一起改变，越来越像耶稣， Supaya kita boleh sama-sama berubah dan semakin serupa Kristus. 成为耶稣的心腹，成为那个得胜者。 Menjadi mempelai Kristus dan kita jadi pemenang. 当号角响起的那一天， Maka ketika seketika waktunya bunyi sangkakala terdengar, 我们一起被提。 maka kita akan diangkat bersama-sama. 我们在神的千年国度里面， Dan di dalam kerajaan 1000 tahunnya Tuhan, 在新天新地新耶路撒冷里面， di dalam kerajaan langit bumi baru, Yerusalem baru, 与他一同作王，直到永永远远。 kita bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan sampai selamanya. 阿门。 Amin. 真的让我们再一次的回转， Sungguh biar hari ini kita sama-sama berbalik kembali. 让神来改变我们的观念， Izinkan Tuhan mengubah paradigma kita. 不要再固执了， Jangan berkeras lagi. 让我们知道什么在神的里面才是真正有价值的。 Biar kita mengerti apa artinya hanya di dalam Tuhan barulah kita memiliki nilai, kita berharga. 我再提醒大家一次，如果不读圣经的话，我们不会明白这些道理的。 Saya mau tegaskan sekali lagi, kalau kita tidak membaca firman, kita tidak akan mengerti akan kebenaran Tuhan. 让神来改变我们的观念， Biar Tuhan yang rubah paradigma kita. 把我们这些属地的观念改变成属天的。 Biar paradigma yang menurut dunia kita ini, paradigma duniawi dirubah menjadi paradigma surgawi. 让我们自己问自己，什么是我们人生当中最重要的？ Dan biar kita bertanya pada diri sendiri dalam kehidupan kita, apa yang paling penting? 记住哦，你我就是天国的子民。 Kita harus ingat bahwa saudara dan saya adalah umat kerajaan Allah. 我们都是神的产业， Kita adalah hartanya Allah. 是他耕种的田地。 Kita adalah tanah yang dia bajak. 让我们今天再一次的把我们的主权完全的交出来。 Biar hari ini kita menyerahkan keluar kedaulatan kita kepadanya. 让我们的每一天的生活，每一个决定，都是让耶稣做主做王的。 Biar dalam setiap keputusan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, biar Tuhan yang menjadi Raja kuasa. 让神的国降临在我们身上，降临在我们的教会，如同在天上。 Biarlah kerajaan Allah datang di dalam diri kita, di dalam gereja kita, dan kehendaknya jadi di sini. 来，我们一起来敬拜他。 Mari
sembah Dia. Mari kita saat ini kita sembah Tuhan kita. Kita mau katakan Bapa kami yang di surga.上的父，你的名为圣，愿你的国降临，你的旨意掌权，在地上如同愿你国降临，在地上如同在天上，愿你国降临。再次我们说，我们在天上的父，我们在天上的你的名为圣，愿你的国降临，愿你旨意掌权，在地上如同在天上，愿你国降临，在地上如同在天上，愿你国降临，在地上如同在天上，愿你国降临，在地上如同在天上，愿你国降临，愿你国降临，愿你国降临，哦，愿你国降临，哦，愿你国降临，愿你国降临，愿你国降临，愿你国降临，愿你国降临，愿你国降临，愿你国降临，国度属于你，全能属于你，荣耀属于你，到永远阿们。国度属于你，全能属于你，荣耀属于你，到永远阿们。国度属于你，全能属于你，荣耀属于你，到永远阿们。国度属于你，全能属于你，荣耀属于你，到永远阿们。国度属于你，全能属于你，荣耀属于
国度、 kerajaan, 国度属于你，全能属于你，荣耀属于你。 kemuliaan milikmu. 主啊，如果过去的时候我们有偷窃你的荣耀，求你饶恕我们。 Dan kalau dulu kami mencuri kemuliaan-Mu, ampuni kami. 如果过去的时候主没有让你掌权做王权在我们的心目当中，求你饶恕我们。 Dulu Tuhan kami tidak mempersilahkan Engkau menjadi raja atas hidup kami, ampuni kami Tuhan. 主啊，我们心里面有莫名其妙的骄傲， Tuhan, kami kesombongan di dalam hati kami, 求你饶恕我们。 ampuni kami. 主啊，你说神的国不在乎言语，乃在乎全能， Tuhan, Kau berkata bahwa kerajaan-Mu Tuhan bukan atas 乃 perkataan, 在乎 tapi 全 kuasa, 能。 tapi kuasa. 主啊，你将你的全能已经降临，已经交给了你自己的教会。 Tuhan, Kau telah memberikan otoritas-Mu kepada gereja-Mu Tuhan. 你将那践踏蛇和蝎子的全能已经交给了你自己的教会。 Kau telah memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. 主啊，你的教会也能够分赐给我们每一个人呢， Dan gereja Tuhan akan memberikan kepada kami setiap 也 orang. 授权给我们每一个人呢。 Memberikan kuasa kepada kami. 主啊，你饶恕我们没有拿着你的全能去传扬你的福音。 Tuhan, ampuni kami tidak memakai kuasa untuk memberitakan 主啊， Injil. 你饶恕我每次认为好像传福音，好像医病赶鬼是某些人的事情。 Ampuni kami Tuhan, selama ini kami berpikir Tuhan bahwa untuk menyembuhkan orang, berdoa, menginjil mati. 好像我在这样的施工上没有份。 Bahwa kami pelayanan kami tidak berhak Tuhan, tidak punya bagian. 主啊，求你饶恕我们。 Tuhan, ampuni kami. 牧师，我们今天再一次，牧师，我们把我们这个权柄分赐给我们在线上的每一位牧师。 Sekali lagi kami minta gembala memberikan kuasa dan otoritas bagi kami semua. 我们来领受教会再一次的分赐给我们从神而来的全能。 Kita terima kuasa sekali lagi dari gereja bagi kita. 主啊，我们有这样的全能，我们才能够行神迹奇事， Tuhan, kami mempunyai kuasa seperti ini, kami baru bisa 我们才能够医病赶鬼。 主啊，饶恕我们的小性。 Tuhan, ampuni kami. 主啊，主啊，你的国不是在眼里，乃是全能。主啊，你的教会就是你的国，就是你的全能的彰显，就是你的全能的彰显。 adalah pernyataan kekuasaan-Mu. 你的全能被彰显，就是彰显你自己，你自己的权柄能力。Maka itu adalah menyatakan otoritas dan kuasa-Mu sendiri. 但是今天主耶稣， Tuhan Yesus, di hari ini 我们抓着你的应许。 Tuhan, kami ada di dalam janji-Mu. 你的国度要扩展，要扩张。 Memperlebar kerajaan-Mu. 你要扩张我们的境界。 Lebar wilayah kami. 向东南西北。 Lebar sampai timur, barat, utara, selatan. 你的国乃是要叫许多人悔改、重生，回到你面前得救，而且是得胜的。 bertujuan membuat orang-orang berbalik, kembali bertobat dan kembali kepadamu, orang-orang yang menang. 主啊，向你
差派你的众门徒出去，你给他们权柄，去传福音，做见证，医病赶鬼。Karena engkau untuk keluar Injil, mengusir setan-setan. 今天你在这把这个权柄赐给你的众仆人、众儿女。Sama engkau berikan pada murid-mu hari ini, kau mau berikan anak-anak 按照他们各不同所应该领受从你而来的恩赐。 karunia talenta yang kau berikan kepada mereka. 这个时候你仆人奉耶稣基督的名， Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 释放你的权柄、能力， kuasamu, otoritasmu, 释放你的恩赐在他们每个人的身上。 karuniamu kepada mereka. 有9种圣灵的恩赐降在他们每个不同的人的身上。 Karunia-karunia yang berbeda-beda yang engkau lepaskan kepada setiap orang. 奉耶稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉耶稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 领受从神奇妙的能力和恩赐。 Terima kuasa yang karunia yang ajaib dari Tuhan. 领受智慧的言语。 Terima ucapan-ucapan hikmat. 领受知识的言语。 Ucapan-ucapan perkataan pengetahuan. 领受从神而来的信心。 Iman yang dari Tuhan. 领受圣灵给你的医病的恩赐。 Terima karunia menyembuhkan dari Tuhan. 领受行异能的恩赐。 Menerima karunia melakukan mujizat. 做先知的恩赐。 Jadi nabi. 辨别诸灵的恩赐。 Membedakan roh. 说方言的恩赐。降下。 Tercurah karunia berbahasa roh. 能方言的恩赐。 Karunia makan roh, bahasa roh, tercurah. 奉耶稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 你的儿女、你的中国人要领受从你而来的这个9种的恩赐，在他们每个人不同的恩赐在他们的身上。 Anakmu, hamba-hambamu menerima 9 karunia roh yang berbeda-beda masing-masing pada mereka. 奉耶稣基督的名，举起你的双手，领受。 领受， Tuhan Yesus angkat, terima. 奉耶稣基督的名，领受。 给他们每个人都一个谦卑的心。 Setiap orang memiliki rendahan hati. 圣灵所给你们每个人的恩赐，给我们的恩赐。 Dengan rendah hati kita terima setiap karunia yang Tuhan berikan. 不是显耀自己， Bukan kita mengangkat diri sendiri. 乃是谦卑领受，为 Tetapi 主 kita menerima dan biar kita rendah hati 为主付出更大的代价， untuk 抢 membayar 救灵魂。 lebih lagi kebuat di Tuhan. Tuhan 让我们每个更加的谦卑，像你的样式一样。 Tuhan, biar kami semua boleh menjadi orang-orang rendah hati sebagaimana Engkau rendah 感 hati. 谢赞美你，感谢赞美你，感谢赞美你， Terima 感谢 kasih. 赞美你。 Puji 哦， Tuhan. 你是的，今他们在天晚上，宝座前， 哦，Tuhan mereka ada di bawah takhtamu， 并4个活物和长老们的 dan 面前唱歌。 dan di hadapan 24 tua-tua dan 4 makhluk
memberikan pujian-pujian. 像是新歌， Nyanyian baru, 新歌， nyanyian baru. 领受我们教会传承给我们的新歌。 Menerima Tuhan berikan kepada gerejanya nyanyian baru. 神给我们的新歌， Tuhan memberikan kita nyanyian 我们要 baru. 在神的宝座前唱新歌。 Sehingga di bawah taktanya kita dapat nyanyikan nyanyian baru. 进入全能的服侍， Masuk dengan sepenuhnya melayani. 靠着神的灵， Bersandar kepada roh Allah. 靠着神的灵， Bersandar kepada roh Allah. 靠着神的能力， Bersandar kepada 进 kuasa 入全 Tuhan. 能的服侍， Masuk di dalam pelayanan 说 sepenuhnya. 新方言， Memberikan唱新歌。 bahasa roh yang baru. Nyanyian baru. 把九汉带我们唱新歌， Oh, dia bara-bara 快点给我们唱新歌。 Oh, mari kita Timo. nyanyian baru. Yes, bara-bara. Oh, dia bara-bara. Oh, 我们来敬拜他，用我们的心来敬拜他，让我们的口可以唱新歌。 说新方言，扩展我们的方言的。 从腹中要流出那活水的江河。 唱新歌的能力，在宝座前唱新歌，让众长老、众天使一起唱新歌。 主啊，再一次用你的炭火来烧我们的口，把所有的不洁烧掉，让我们口唱新歌，让我们可以唱新歌，唱讨神喜悦的歌，唱合神心意的歌。 untuk memberikan nyanyian baru yang 唱天上的歌， nyanyian dari surga, 唱神国度的歌， nyanyian kerajaan Allah, nyanyian kerajaan每个人都开口，我们来唱新歌，把我们的新歌献给神。 memberikan nyanyian baru bagi Tuhan, persembahkan bagi Tuhan.
主啊，这是你的旨意。主啊，这是你的旨意，是你用重价赎回的旨意。 Tuhan, inilah umat-Mu, Engkau dengan harga yang mahal, Tuhan menebus mereka. 你继续高摩我们， Engkau terus mengurapi kami. 不要停止的让我们进入到你全能 Jangan 的服饰 berhenti 里面。 agar kami dapat masuk di dalam sepenuhnya, penuh dengan kuasa untuk melayani Kau. 圣灵继续的高摩我们， Roh Kudus terus mengurapi kami. 带领我们进入更深的境界， Membawa kami masuk di dalam wilayah, di 带 dalam 领我们 lagi. 进入宝座前的敬拜， Bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. 让我们的新歌，让我们的新方言不断的从我们口中流出来，从我们的腹中流 Nyanyian 出来。 baru, nyanyian bahasa roh yang baru terus mengalir keluar dari mulut bibir kami. 要领受的一起跟神说阿门， Yang mau menerima berkata kepada Tuhan, amin. 阿门。 Amin, amin.